mana? Ingat, apa lah tadi kita bincang? Iman, ihsan. Iman ihsan. Ihsan. Okey, betul lah iman ihsan lah. Dia rekod tahu lah. Iman ihsan. Kita kejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Yang dihormati para muslimat, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk hadir ke kelas pada petang ini di saat seronoknya tidur. Tapi Allah gerakkan kita untuk langkah ke rumahnya pada petang ini. Daripada tidur yang tidak dapat apa-apa pahala, baik kita datang ke kelas pada petang ini yang memang confirm kita digugurkan dosa. Sebab malaikat-malaikat bertugas untuk menghadiri majlis ilmu. Mereka akan berdoa kepada Allah agar orang yang datang ke majlis ini diampuni dosanya oleh Allah dan dikurniakan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka duduk dalam majlis ilmu dapat dua. Satu, diampun dosa. Yang kedua, turun rahmat. Yang ketiga, dapat ilmu. Yang keempat, dapat jumpa kawan-kawan. Okey, kita masuk balik bicara kita tentang iman, Islam dan juga ihsan. Kita nak cek diri kita, adakah kita orang beriman ataupun tidak. Kita tengok beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fa huwa mu'min. Sesiapa bila dia melakukan kebaikan, dia rasa gembira, dia rasa seronok, dia rasa tenang jiwa dia, maka dia adalah orang yang beriman. Siapa-siapa yang melakukan kesalahan, dia buat dosa dan dia rasa tertekan dengan sebab dia buat dosa, dia rasa kesah gelisah dengan sebab dosa yang dia buat, dia rasa tak seronok hari tersebut, dia rasa ada macam benda tak kena, maka dia dikira orang beriman. Sebaliknya, lawan orang beriman ialah bila dia buat dosa, dia seronok, besok nak buat lagi. Hari ini judi, besok judi, lusa nak judi lagi. Dia rasa seronok judi. Nikmat judi. Dia pun ajak orang pula pergi judi. Maka dia adalah di sebalik, maknanya dia bukan dikira orang beriman berdasarkan hadis tadi. Ataupun dia datang majlis ilmu, dia tak seronok. Masuk kelas muslimat rasa buang masa. Itu tengok cerita itu setakat lagi best. Takut-takut iman tak ada. Ataupun dia sembahyang tak seronok, datang ke masjid tak seronok, baca Quran tak seronok, membosankan, bimbang-bimbang, dia bukan orang beriman. Sebab itu kita kena ciptakan keseronokan bila beramal ibadah. Bila berzikir, dia seronok zikir. Rasa, kenapa nak berhenti awal zikir? Sambung lagi. Kenapa nak berhenti cepat istighfar? Sambung lagi. Biar kita rasa seronok. Bila seronok, itu tanda orang beriman. Seronok apa? Seronok beramal ibadah. Kalau kita bimbangkan, Allah, dasar dah Allah, dan makin Allah, kena masa tak Allah. Dia tu
Al-Fatihah ni ada fras. Oh, kena semayang ke? Kena puasa ke? Kena baca Yasin ke? Ni kita bimbang. Aku takut kita terdiri daripada orang-orang yang tak beriman berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ya. Inilah antara yang saya sebutkan, ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadisnya. Lagi apa dia lagi? Mal iman, mau tanya Rasulullah, apa itu iman? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru, sabar. Orang beriman dia kena sabar. Tadi saya tengok orang buat masjid kan, sabar dia buat. Dengan penuh kesabaran tengah panas macam tu, dia boleh naik, dia boleh runtuhkan, dia boleh buat baru, dia boleh angkat simen, dia boleh turapkan, buat tiang, buat pelantar, buat macam-macam dia buat. Sabar. Kalau tak sabar dia daripada rumah, penat buat kerja dia ni, serabut dengan kayu-kayu. Kena sabar. Apa saja kerja ibadat, dia kena sabar. Macam kerja dunia juga kena sabar. Orang bawa bas, dia kena sabar. Nak pergi sekolah, ini nak pergi sekolah balik dah, nampak dengan jam dia kena saman lagi. Sabar. Kau tak sabar, besok tak bawa bas, bawa basikal. Hidup dia kena sabar. Perempuan nak buat kuih kena sabar, masak nasi kena sabar, goreng ikan kena sabar. Bukan letak ikan tu masak, kena balik pula ikan tu sebut. Daripada beli kat pasar kena basuh, daripada basuh kena lepas tu kena pegang bunyi, lepas tu panaskan kuali. Banyak leceh, baik beli kat kedai. Senang, bayar, sabar. Hidup rumah tangga pun kena sabar. Ramai pasangan yang bercerai, bila hakim tanya kenapa nak cerai, tidak sefahaman. Itu ayat standard tu. Tanya suami, tak sefahaman. Yang tanya sudah, kami tak sefahaman, tidak sehaluan. Ini yang berlaku beberapa minggu lepas di mahkamah, di sebuah mahkamah syariah. Tuan hakim tanya kepada si isteri, kenapa awak nak bercerai dengan suami awak? Yang Arif, saya sudah tidak sefahaman dengan suami saya. Hakim ni orang bijak, dia tanya balik, bila tarikh terakhir awak melakukan hubungan jenis dengan suami awak? Isteri menjawab, malam tadi Arif. Ini Arif kata tak sefahaman. Baru malam tadi. Sebenarnya bukan tak sefahaman, cuma tak sabar tu je. Tak sabar. Isteri tak sabar dengan suami, tak cerai. Suami pula tak sabar dengan isteri asyik tak cerai, aku ceraikan awak dengan talak 3,000. Dia bukan tak sabar, tak sabar. Orang beriman, amal iman. Kata sahabat, apa itu iman ya Rasulullah? As-sabru, sabar. Oh, beriman kena sabar. Diuji dengan suami, diuji dengan isteri, diuji dengan anak-anak, diuji dengan penyakit, diuji dengan harta benda. Sabar. Mana ada orang tak pernah diuji? Semua diuji oleh Allah. Diuji dengan musibah, itu biasa. Pernah satu ketika tuan-tuan, seorang anak murid, dia duduk di sebuah taman, dia murung, sedih muka dia. Guru dia pun lalu. Dia kata, wahai anak muridku, kenapa kamu murung? Tuan guru, saya murung sebab saya ditimpa musibah oleh Allah. Banyak sangat musibah Allah berikan saya. Kata tuan gurunya, mari sini. Dia kata, inilah kamu balik ke rumah. Balik ke rumah kamu. Aku nak setiap tangan kamu yang dua tu mesti ada segenggam garam. Tangan kanan segenggam garam, tangan kiri segenggam garam. Anak murid yang terbingung-bingung ni kebingungan, kenapa nak ambil segenggam garam?
Tanpa banyak soal, dia balik rumah. Kemudian dia ambil segenggam dan kanan sudah negeri Arab. Bismillah. Kemudian bawa depan tuan guru dia. Tuan guru kata, baik, ikut saya. Tuan guru dia ambil segelas air. Tolong masukkan segenggam garam dalam gelas air. Masuk. Okey, kacau. Minum. Masih. Kalau masih jadi masih kan? Masih, berburu masih. Sabar. Kita jalan lagi. Jalan sampai satu tempat namanya Tasik. Wahai anak muridku, kamu campakkan garam dalam tasik yang satu sebelah kiri lah. Dah campak, sekarang kamu turun, minum air tasik. Dia panggil, minum. Oh, sedapnya. Sedapnya. Wah, gila masih dari itu. Wahai anak muridku, setiap orang Allah uji dengan segenggam musibah saja. Si A segenggam musibah, B segenggam musibah, awak pun segenggam musibah saja. Kenapa yang ni masih, kenapa yang tu tak masih? Air, sama-sama air lah. Air dalam gelas masih, air dalam tasik tak masih. Kenapa? Allah bagi ujian namanya musibah kepada awak dan kepada orang lain. Kenapa orang lain boleh senyum? Kenapa awak boleh murung? Sebab hati awak sekecil gelas saja. Hati orang lain yang boleh senyum, hatinya seluas tasik. Betul anak kita sabar. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Tuhan ulang 2 kali. Maka sesungguhnya di sebalik kesusahan ada kesenangan. Sesungguhnya di sebalik kesukaran ada kesenangan. 2 kali Allah repeat, Allah ulang. Nasuh kita beri perhatian, ambil perhatian bila Allah repeat, bila Allah ulang. Susah, ada senang nanti. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nak bela 15 orang anak, senang kan? Susah kan? Mak saya 15 orang anak. Nak melahirkan 15 orang anak, senang kan? Mak saya melahirkan 15 orang anak. Nak mengandungkan 15 orang anak, senang kan? Mak saya mengandungkan 15 orang anak. Nak menyusukan 15 orang anak, senang kan? Mak saya dah menyusukan 15 orang anak. Dakwah. Dia tak kira yang besar, sampai besar. Susah. Tapi di sebalik kesusahan, bila anak-anak dah besar, senang. Itulah namanya sabar. Kena sabar dengan ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang mengadu kat saya dalam Facebook, Ustaz, saya cerita ke belum? Budak perempuan, Ustaz, saya ni banyak diuji oleh Allah dengan musibah. Adakah Allah tak suka saya? Malah kata mak saya bila saya lahir dulu, saya tak menangis pun masa kecil. Keluar perut mak, biasa budak menangis kan? Betul? Cuba buat suara budak lain kan? Mak saya kata, kamu ni masa lahir menangis pun tidak, gelap lagi tidaklah. Dia fikir balik, ada kaitan ke aku tak menangis sekarang, aku menangis pula di musibah. Dia pun masuk Facebook saya, dia tulis, kadang Allah tak sayang saya, Allah bencikan saya. Saya katakan dia balik, sebalik musibah ada hikmah yang tersembunyi, iaitu kebaikan yang tersembunyi. Allah bila dia sayang seorang hamba, dia bagi musibah.
Tapi ingat, Allah ni dia bukan macam manusia. Kita kalau kita sayang suami kita, birthday dia lah, hari lahir dia, buat bagi apa kat suami birthday? Bagi apa? Duit? Bagi kiss? Bagi apa? Tak bagi apa-apa? Apa dia? Hadiah. Hadiah apa? Kereta. Cuba cerita, hadiah apa kau bagi kat suami? Hadiah umum sana. Ada yang bagi jam, ada bagi dompet, ada bagi tali pinggang, ada bagi baju, ada bagi seluar. Dia sebab ni suami pakai kan. Ada bagi kasut, ada yang bagi bunga. Sebab suami dia haus. Ada bagi bukit. Ada yang serahkan dirinya, suamiku sedang birthday pada malam ini. Itu manusia kan. Tapi Allah tidak. Allah bila dia sayang kepada hamba-Nya, dia bagi hadiah juga. Tapi hadiah bukan macam kita. Tunjuk cantik, ada ribbon lagi, ada baju, kemudian kita letak dia dalam kotak. Kotak tu cantik, ikat ada ribbon, tulis pula happy birthday to you. Nah, faham? Allah bukan begitu. Allah dia bagi hadiah kepada kita, tapi kotaknya, pembalutnya, ribbonnya bernama musibah. Hadiah Allah dalam musibah. Dalam musibah ada hadiah daripada Allah untuk kita. Seumpama sebiji durian, namanya musakik. Suka musakik? Yang bersedap musakik lah. Orang kata dia sedap musakik, saya tak tahu lah. Tapi dah sedap musakik. Musakik berjumpa lagi. Okey, sedap. Tapi ingat, dalam yang sedap di luarnya ada apa? Duri. So nak dapat isi yang sedap tu, kita bertaruh dengan duri dulu. Silap-silap hari bulan, duri tu terkena tangan kita, luka. Walaupun luka, kena duri, bila dah dapat buka, kita lupa yang luka. Sebab menikmati musakik. Allah, kata kena sabar. Iman itu kata Nabi, as-sabr, sabar. Kekuatan iman lihat kepada kekuatan sabar seseorang. Tinggi sabar dia, tinggilah iman dia. Ada seorang hamba Allah, ini zaman dulu, dia tebang pokok, dia kan pisang kan kalau ada berbuah, kita tebang batang kan, betul. Tapi sebelum tebang batang, kita tebang dulu dia punya tanda kan, nak pisang. Jadi satu pisang, satu tanda pisang. So dia pegang sini, dia nak cantas dia punya tanda. Macam mana slide bola, dia cantas tanda dia, putus. Orang yang ada di sekelilingnya yang tengok, memaklumkan kepada satu suara pun tak kedengaran daripada mulutnya, meraung, merintih, menjerit, mengadu. Aduh, sakit! Tak ada. Siapa dia? Diam je. Wah, kita cek balik punya ini orang berzikir. Orang rajin zikir, orang rajin berselawat, orang rajin baca Quran. Tinggi iman dia dan nampak pada sabarnya itu. Allah, sabar hebat. Saya pernah dulu, tapi masa itu budak-budak tak tahu sabar ke sabar. Dulu saya kira saya ni orang susah. Bayangkan seorang ibu, seorang bapa dengan 15 orang adik-beradik, saya anak yang kelima. Dapur gas tak ada, belakang rumah hutan, semak kampung. Hari tak sekolah, di tengah tu hari Jumaat dengan Sabtu tak sekolah. Kita orang pun adik-beradik yang laki-laki ni keluarlah masuk dalam hutan. Hutan tu kebun getah lah. Ikut bapa, ikut mak, tebar ranting-ranting getah,
Cari bahan tempat tarik sampai belakang rumah. Lepas tu kita pun buat kayu api. Potong kayu api. Lepas tu kita saya potong belah dua pula. Belah dua. Kalau tebal belah dua. Saya tengok pakcik tu belah dua. Saya pun rasa nak belah dua juga. Lepas tu umur saya sekolah rendah. Saya pun pegang kapak. Tak kena kayu, kena betis. Diam sekejap. Dah kena tulang. Masya Allah. Diam. Masa itu tak tahu sama tak sabar kan. Kenapa diam? Kena malah main kapak. Mak tanya, ini main sirap tak? Ya. Dia diam. Bayang kan? Yalah, kita tak tahu apa-apa kan? Bukan siapa tu. Aku kena marah. Tapi kalau anda dah dewasa, anda boleh tak apa-apa. Tahan. Sabar tu. Tinggi darjah iman kuat-kuat. Kena minyak panas. Kenapa Mak? Kenapa? Sabar. Bukan celaka minyak panas ni. Timah, koi mak topak nak goreng. Tak sabar. Tak ada korban dia. Tak goreng juga. Ni penuh apa ni kata minyak panas. Tak apa. Sabar menandakan tinggi iman kita. Berapa kan boleh sabar? Berapa kan boleh sabar? Tanyalah diri kita masing-masing. InsyaAllah ada tahap-tahap dia. Ada tahap yang paling tinggi sabar, ada tahap tengah, ada tahap rendah, ada yang tak ada tahap langsung. Jadi panah barat. Ada sini panah barat. Tak ada kan? Alhamdulillah. Nabi sambung lagi dengan sahabat tanya, apa itu iman lagi ya Rasulullah? As-samaha, tolak ansur, timbang rasa. Bukan tolak ansur-ansur, jatuh orang. Bertolak ansur ni timbang rasa lah. Ada masa kita give, ada masa kita take. Give and take. Orang berbudi, kita berasa. Orang memberi, kita merasa. Bila dapat rasa, balik balik, jangan dapat rasa. Itu namanya timbang rasa. Kenapa puan-puan bayangkan statistik kematian di jalan raya sangat menggerunkan? Sebab tidak ada timbang rasa. Tolak ansur tak ada. Dan nampak tak kawan tu sedang memotong lori. Kita ni depan dia lagi tekan minyak, angkat lampu lagi. Kawan tu nak lari mana? Nak lari mana? Nak lari sebelah kiri masuk golong lagi. Nak kiri kanan jauh. Nak undur belakang tak boleh. Masalah timbang rasa namanya. Kita yang depan dia ni break lah. Lepas break kita ke kiri sikit, bagi ruang dia. Namanya timbang rasa barulah mengurangkan kemalangan jalan raya. Semua orang tak timbang rasa sebenarnya. Semua tak tolak ansur. Semua tunjuk ego. Nabi kata orang beriman timbang rasa. Puan-puan kita pergi ke kedai. Siapa menjaga kedai? Niaga. Niaga. Ada niaga ni? Tak ada niaga. Asli lemak. Keripap. Water filter. Niaga sudia. Asam boy. Jeruk Pak Ali. Jeruk sepatu Pak Ali. Apa lagi? Tak ada. Tak ada. MLM. Jus Tok Guru. Allah, kita kalau berniaga lagi perlukan timbang rasa. Saya nampaklah setengah-setengah penjual dia bertimbang rasa. Terutamanya orang Kelantan. Orang Kelantan cukup timbang rasa. Bukannya timbang dia rasa. Tak. Timbang rasa dia ni puan-puan. Kalau bolehlah secupak beras, setengah kedai saya nampak, saya tengok dalam secupak beras, dia letak beras, dia ambil kayu, dia samakan. Lepas tu masukkan dalam bunyi. Di Kelantan setengah-setengah tempat, selagi boleh tambah dan tambah.
ada timbang rasa. Sebab dalam jual beli kena bagi sedekah. Kadang-kadang dalam kita berurus niaga ada juga lah cakap-cakap bohong. So nak cover balik dosa bohong tu, sedekah. Sedekah dia memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Ini nama timbang rasa. Budak kita jual es krim. Jual es krim harganya RM1. Budak ada 90 sen. Pak boleh 90 sen je pakcik. Balik pulang rumah, saya suruh lagi. Ada timbang rasa lah. 90 sen, ambil es krim. 10 sen pakcik tak cukup. Tak apa pakcik sedekah. Halal. Timbang rasa. Subhanallah. Ni Islam nak barulah nampak cantik hubungan persaudaraan kita. Timbang rasa. Kita keluar, ni ada yang dekat masjid, ada yang jauh sikit. Saya lah yang paling jauh sekali, kat bandar baru bangun. Katalah saya keluar, selipar saya hilang. Apa puan nak buat? Tak apa-apa kan? Pada muka ustaz. Orang yang bertimbang rasa, ustaz, ambil selipar saya ustaz. Selipar saya, baik. Manakah selipar perempuan lah. Selipar saya, sebab saya sebenarnya rumah saya sebelah masjid. Ustaz tak ada masalah, jalan kaki tak ada masalah. Ustaz jauh, ambil selipar saya ustaz. Namanya timbang rasa. Faham tak faham? Kapan ngantuk kan? Saya dah tak cukup tidur ni. Baru sampai Terengganu. Saya daripada pagi pergi ke Penang. Pergi ke Penang jauh dari rumah kat Penang. Dan tinggal rumah kat Penang. Pergi ke Sungai Petani. Ziarah pula kawan saudara mara kat Sungai Petani. Daripada Sungai Petani kalau Tanjung Kukri sampai kat Besut, kampung halaman saya. Sampai kat Terengganu. Malam tadi ada ceramah kat Terengganu. Habis ceramah pukul 9.30 saya terus balik ke Pulau Lumpur naik kereta sampai 3 pagi tadi. Pening lagi. Tidur sekejap, subuh pukul 10 pagi kuliah muslimat. Ni pukul 3 petang musuh dan zuhur saya tak ambil. Ada satu dan zuhur saya tak ambil. Pening. Dah cukup tidur. Timbang rasa ni. Okay. Orang beriman sabarnya tinggi, timbang rasanya tinggi. Okey, lagi ya Rasulullah, umat Islam, apa itu Islam? Kata Nabi, Islam itu pula tayyibul kalam, cakap yang baik-baik. Maknanya Islam ini mudah. Islam ini bukan susah. Bila Islam, kita nampak bila Islam, kamu kena bersunat. Nampak sunat dulu, sakit-sakit dulu. Nabi ajar orang tanya, Rasulullah, apakah itu Islam? Nabi jawab, tayyibul kalam, perkataan yang baik-baik itu Islam. Assalamualaikum, apa khabar? Saya doakan mudah-mudahan awak sihat, insyaAllah ada penyakit yang awak hadapi sekarang. Itu juga anak awak yang sedang periksa SPM sekarang ni, mudah-mudahan anak awak berjaya dalam periksa SPM dengan berjaya. Suami awak mudah-mudahan naik pangkat, ya Allah, ya Tuhanku. Ya mudah-mudahan orang dalam keluarga ini, ya Allah. Baik kata-kata itu. Lagi, wa it'amut ta'am, jamu orang makan. Senang. Cakap baik-baik dan jamu orang makan. Ini sama jamu ni? Air sama jamu? Masjid, puan tak jamu? Jamu ustaz kan? Allahu Akbar. Lagi, Nabi ditanya lagi, Ayyul Islami afdal. Islam macam manakah yang sangat afdal, sangat mulia ya Rasulullah? Kata Nabi, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Islam yang paling afdal, sangat mulia ialah di mana orang Islam lain selamat daripada kejahatan lidah kamu dan kejahatan tangan kamu.
Allah Akbar. Mak dia jaga tangan dia jaga lidah, jangan sampai menyakiti orang lain. Kadang-kadang orang kata apa? Mulut tak ada isu kan? Mulut laser. Apa maksud mulut laser? Apa maksud mulut laser? Mulut yang suka menyakiti orang. Tak ada dalam kamus dari Muslim kat sini kan? Tak ada. Alhamdulillah. Mulut kena manis. Yang ni bercakap yang manis-manis, yang baik-baik saja. Jangan ada buruk sangka. Saya dapat siapa hantar lupa dah WhatsApp. Dia cerita balik zaman Imam Malik dulu. Dapat. Seorang pelacur mati. Dapat cerita tu. Bila seorang pelacur mati, maka mayatnya akan diuruskan seperti biasa sebab dia Islam. Sebabkan dia ni perempuan, pelacur perempuan, maka yang uruskan ialah seorang hajar, ustazah, yang biasa uruskan jenazah. Bayangkan, yalah hajar ni orang baik, kaki masjid, kaki tadarus, kaki puasa sunat, kaki sedekah. Dialah kaki segala-galanya lah yang baik-baik. Hak meninggal pula pelacur. Maka bila dah meninggal, muslimat ni hajar ni uruskanlah pelacur ni jenazahnya, nak dimandikan. Tengah-tengah mandi tu, ni jenazah pelacur ni, dia pun dia macam tampar lah. Berapa banyak laki-laki kau layan kan? Ya. Kau zina lah kalau kau ramai dah. Kau zina ha? Zina. Dia pukul pelacur ni, mayat. Soalannya, berapa banyak kau berzina? Berapa ramai dah laki-laki kau tidur yang kau layan? Tiba-tiba tangan mayat tu bergerak, pegang dia. Sudah. Kalau perempuan urutkan jenazah seorang-seorang, jenazah itu pegang tangan kita. Apa perempuan? Lagi? Tak ada yang sudah pegang. Dengan dia lagi. Kita lagi, mayat lagi buat kita. Tak sudah kerja, apa nak buat? Buntu. Hajar ni buntu, panik dah. Dia panggil kawan-kawan, cuma lepas kat tangan aku ni, tolong, mayat ni pegang tangan aku. Tak payah lepas. Orang cuba lerai, kata tak boleh. Buat dia pegang. Macam melekat. Pegang tu bukan pegang biasa, pegang melekat tu. Mayat nak ditanam segera. Tak masalah melekat. Macam mana ni? Lalu orang pun mesyuarat gini. Kita kena urutkan jenazah ni segera. Caranya 3 je. Sama ada kita potong tangan mayat ni, ataupun potong tangan hajar ni, ataupun ke bumi dulu sekali. Gila kan? Potong tangan mayat tak kesudahan tak. Tangan mayat macam kena potong pun. Potong tangan hajar mungkin okey lah. Kudunglah hajar tu. Tak salah juga. Ke bumi duduk lagi tak salah. Kawan tu tak mati lagi. Lagi buntu. Akhirnya orang kata gila. Kita kan ada orang alim dalam kampung kita ni, Imam Malik namanya. Tok guru kita Imam Malik, Imam Maliki lah, yang mengasaskan mazhab Maliki di Kota Madinah. Cerita ni Allah Allah lah, betul tak betul? Harap-harap dia betul sebagai pengajaran untuk kita. Lalu orang panggil Imam Malik. Wah, Tuan Imam, aku tengoklah apa sebab boleh tengok lain macam melekat mayat tu punya tangan lain macam. Dia kata, Hajar, beritahu saya, apa yang Hajar cakap kepada mayat? Saya tak cakap apa-apa. Kata Hajar, menyuruhkan apa yang dia buat. Mustahil. Mesti Hajar ada cakap apa-apa kat mayat. Hajar dia buat apa-apa kat mayat. Akhirnya dia mengaku, saya gerak kat mayat ni, Tuan Imam,
Saya pukul mayat dengan tangan saya tampar mayat ini sambil berkata, berapa banyak laki-laki dah kau berzina dengan mereka, yang kau tidur dengan mereka, kau layak mereka. Boleh dia pegang tangan saya, Pak Imam, lekat. Kata Imam Maliki, orang yang alim dalam bab hukum fiqh, segala-galanya dia alim. Kamu telah menuduh mayat ini berzina. Tuduhan kamu tidak ada 4 orang saksi. Kamu nak tuduh orang zina kena bawa 4 orang saksi. Sekarang tak ada saksi tapi kamu tuduh dia berzina. Kamu telah melakukan satu kesalahan, menuduh orang zina, sedangkan kamu tak nampak dan kamu tak bawa 4 orang saksi. Sekarang kamu kena dihukum, itu qazaf. Siapa-siapa yang menuduh orang berzina tanpa membawa 4 orang saksi yang adil, yang baik, maka dia akan disebat 80 rotan ikut hukum Islam. Sekarang kita jatuhkan hukuman dulu. Hajat itu disebat kat belakang dia 80 rotan. Ambil kayu, ranting kayu, 1, 2, 3, 4, 5 sampai yang 80, 40. Terlepas tangan mayat. Tengok Allah, mulut menjaga. Mulut menjaga. Atas dunia kadang-kadang disebabkan mulut pada tunjukkan balasan kepada orang yang tak jaga mulut. Mulut cupa. Disebabkan mulut santal binasa. Disebabkan mulut jadi mulut durian. Disebabkan mulut badan binasa. Disebabkan mulut dia tu badan binasa, kena sebab 80 rotan. Mujuk ada hukum tak dunia. Selesai. Kalau tidak akhirat pula tak tanggung. Tuduh orang berzina. Walaupun dia beracun, tidak boleh tuduh berzina. Sebab tak nampak. Dia buat apa dalam bilik tu? Tak nampak. Nilai macam mana tak nampak nilai? Tak tahu. Tak boleh. Kalau kita tengok seorang-seorang apa, tak boleh juga beritahu orang sebab tidak ada 4 orang saksi. Tengok kita mengajar kita. Jangan sebarang mulut menjaga. Ni kadang-kadang tengok suami kita kan cakap lama ke, apa, berbual mana tu? Mulut kita. Berbual mana tu? Allahu Akbar. Mulut kena jaga, jangan sampai menyakiti orang lain, apatah lagi suami kita. Allahu Akbar, ya. Termasuklah tangan. Ni tangan. Allahu Akbar, sedih. Saya sedih bila tengok kat TV yang dera budak kat Pulau Pinang tu, tengok pakai tudung. Pengasuh tu yang ikat budak tu. Tak baca sahabat, tak ada TV. Dan orang pengasuh tu nakal, kata budak tu nakal. Dia tanggal baju, tanggal semua, tinggal paper, diikat kaki, ikat tangan, meniarak budak tu. Sampailah ke petang tak bagi makan. Bila tengok kat TV, astagfirullah, saya ingat orang bukan Islam yang buat kerja. Orang Islam buat kerja. Buat kerja pula kat budak yang tak ada apa-apa. Budak tu tak sekolah pun dah tadi. Baru ngasuh lah. Belum masuk sekolah pun dah lagi. Tangan punya jahat tu dia ikat. Budak tu ikat kaki, ikat tangan. Nabi kata bukan Islam. Orang Islam ialah orang Islam lain selamat daripada kejahatan mulut dia dan tangan dia. Nabi kata banyak kes sekali kan melibatkan orang Islam. Tengok budak-budak sekolah dah jadi gangster. Nak kata Islam macam mana terbaik? Kita kata Islamlah agama terbaik. Orang tak nampak agama Islam, orang nampak orang Islam. So orang Islam kena tunjukkan contoh terbaik, barulah orang kafir nampak Islam tu terbaik. Tengok YouTube yang duduk apa ni jadi gangster kat sekolah, orang Melayu Islam. Yang jadi gangster kat orang pengasuh, orang Melayu Islam. Yang jadi gangster kat jalan raya, orang Melayu Islam. So, jangan nak dakwah orang Islam masuk Islam.
Pergi masuk kampung orang sini, curi ubi kayu mereka. Ayah, orang kita cakap. Orang agama lain masuk bawa duit, kita buat balik ubi kayu. Ayam hutan lah balik. Macam mana? Ini kena muhasabah diri. Nabi dah tunjuk jalan kepada kita, cuma kita buat ke tak buat itu saja. Sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, ayyul iman afdal? Iman macam manakah yang lebih afdal, yang terbaik? Kata Nabi, khuluqun hasanun, akhlak yang mulia. Islam itu tengok pada akhlaknya, akhlak yang mulia. Cara hidup yang mulia, budaya yang mulia. Itu kan siap heboh. I want to touch a dog. Kan? Islam mengajar jangan menyakiti binatang, cukup lah. Ada binatang yang boleh kita bela, ada binatang tak patut kita bela. Islam mengajar itu bukan Islam ni tak ada hak secara langsung, tak ada hak. Boleh minum segala minuman asalkan tidak memabukkan, ada hak. Orang lelaki bebas berpakaian perempuan, boleh ke? Ini hak asasi manusia, ada hak. Walaupun dia hak asasi manusia, dia ada hak sempadan. Hak asasi manusia pun ada hak sempadan. Hak saya sebagai seorang bapa, saya boleh pukul anak saya. Tak. Hak saya sebagai seorang ibu, saya boleh belasah anak saya. Oh no, tak boleh. Ada sempadan. Hak kita ada sempadan. Ni tengok-tengok, siapa tu? Dia nak tukar gender, tukar jantina tu. Dia tengok orang kita Melayu Islam. Apa perempuan rasa? Sebangga tak? Bila lelaki-lelaki jadi perempuan, sebangga tak ramai yang jadi perempuan? Ramai yang tidak pernah duduk. Bangga tak? Kita tak patut rasa bangga kalau benda itu menyalahi hukum syarak. Jadi macam mana Islam tu afdal, mulia, disanjung tinggi, sedangkan kita yang menjatuhkan Islam itu. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, sama ada pada pakaian, yang sama ada pada lengan-lengguknya, sama ada pada suaranya, lemah lembutnya. Tapi kalau lemah lembut itu original, tak apa. Contohlah dia ikut dengan mak dia, ada, memang ada. Seorang isteri dia cerita kat saya, dia ni pensyarah di sebuah universiti di Malaysia. Ustaz, saya mula-mula kahwin dengan suami saya, Ustaz, saya heran. Sebab suami saya buat semua kerja-kerja rumah, memasak dia, hidang makanan untuk saya makan dia, basuh pinggan mangkuk dia, kemaskan pinggan mangkuk dia, elak meja dia, ayam baju dia, sidai baju dia, sapu sampah dia. Saya kata, apa kerja saya? Lalu dia protes lah, saya seorang perempuan Ustaz, saya dapat kerja masak, tapi suami saya buat. Dia kata, awak juga luar, saya masak tak luar. Sampai nak potong bawang tak boleh, potong bawang pun dia, potong carrot pun dia. Lalu lah isteri yang cerdik, isteri cerdik dan salehah pergi rumah mak betul. Mak, timahlah saya heran, ada tulang timahlah saya heran. Anak mak, suami timah sekarang ni, semua kerja dapur dia buat. Timah tak kira apa-apa dah. Kata mak dia, timah kena faham. Mak dia pun confident. Bila terkejut, ya ke? Tak, timah kena faham. Suami timah, anak mak, sejak dari kecil sudah kematian bapa. Maklah bapa, maklah mak dia. Mak jaga dia, mak bawa ke mana-mana mak pergi, dia ikut. Apa mak buat, dia buat. Dia dah anak harapan mak. Mak nak masak, dia potong bawang, dia potong carrot, dia potong tomato. Kadang-kadang mak kata potong ayam, campak dalam tu. Gini
ini secukup rasa gula, secukup rasa garam, secukup rasa tom yum. Masukkan serai, masukkan dalam perut lagi. Ini yang nak maklum. Bila mak penat, mak kata awak nak basuh baju, dia basuh baju, sitai baju, dia tolong ayam baju. Kalau mak sakit, dia tolong sapu sampah mak. Masya Allah. Oh, boleh faham. Oh, suami aku sebab tu dia macam tu. Tak apa, tak ada masalah. Yang tak bolehnya ialah yang menyerupai perempuan. Buat kerja bantu isteri itu bukan menyerupai perempuan. Nabi kalau masuk rumah dia akan pergi ke dapur bantu isteri dia. Nabi menjahit baju sendiri, Nabi menjahit selipar ni sendiri yang koyak. Nabi memerah susu kambing sendiri tanpa membebankan isteri-isterinya. Ni kalau kita tidak, budaya kita kalau tengok suami sedia baju, isteri dia pergi kontrol. Kesian dia. Dosa dah mengumpat orang. Tadi pun saya keluar suara tadi, muslimat lain lah. Saya nampak suami seorang suami sedang sedia baju. Alhamdulillah, saya beritahu muslimat lain, suami misali. Terdiam, orang perempuan tak kata apa. Akan quit, diam. Suami sehari. Nampak pahala cakap kita kan? Cakap yang baik-baik pahala, cakap yang tak baik-baik dosa. Yang tak boleh menyerupai perempuan, pakaian tak boleh. Begitu juga Allah melaknat perempuan yang menyerupai lelaki. Tomboy pula. Hak lagi tadi lelaki perempuan suntik homo, biar kembar sana kembar ni, berbuah sana berbuah sini. Allah agak menunjuk sini, suntik ngomong. Sampai yang ada tukar jantina pun ada. Daripada laki-laki jadi perempuan. Ni nak beritahunya, mana Islam cantik kan? Tak ada cantik macam tu. Akhlak kita tak cantik. Akhlak kita yang memperjuangkan Islam. Jumpa orang Islam tu, jumpa orang non-Muslim tu buat baik mereka. Jumpa binatang tu buat baik. Itu Islam macam kita. Jadi puan-puan dan mati Allah, ya, mana sama-sama dah 4 tahun puan-puan ya. Sama-sama kita tunjukkan iman dan Islam kita kepada diri kita sendiri. Biar kita bangga, aku orang beriman, aku orang Islam. Contohnya, aku sabar. Dan aku kena sabar, kena maintain sabar sebab nak maintain iman. Aku kena jaga mulut dan tangan aku jangan sampai menyakiti orang sebab aku nak maintain Islam aku. Aku kena bercakap yang baik-baik. Ada duit lebih aku nak buat makanan kepada orang sebab aku nak jaga Islam aku. Dan aku tunjukkan akhlak yang mulia. Jadi inilah perempuan sebagai penutup kuliah kita pada hari ini, iaitu jaga Islam dan jaga iman kita. InsyaAllah mudah-mudahan ramai orang bukan Islam bila melihat kita, dia akan tertarik dengan Islam yang baik daripada Allah. Yang tak baik itu kelemahan diri saya sendiri. Saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi pada siri kuliah yang akan datang, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma dzakirna ma nusina wa 'allimna ma jahilna. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum